Assalamualaikum semua. Apa khabar? Harap semuanya sihat dalam kita menempuhi pandemik COVID sekarang ni. So ikutlah SOP. Harap semuanya sihat lah. Mana-mana yang mungkin tengah dalam rehab untuk yang terkena COVID lah, especially ya. So harap stay safe lah, dan semua sekali untuk kita punya ejen-ejen harap dapat kekalkan SOP. Kalau tak perlu keluar rumah, kita stay di dalam rumah je lah. Hari ni saya nak buat sharing sikit lah berkenaan dengan kita punya aktiviti. Tapi sebelum tu, apa yang saya dapat masa saya ikuti kelas-kelas online dalam grup-grup property. So setiap ejen yang nak berjaya tu perlu ada target. So hari ni saya nak cerita pasal target. Setiap dari bagi kita seperti tu ada target. Kalau kita tak ada target, kita macam hilang arah kan. So bila ada target, kita ada fokus untuk mencapai target kita. So hari ni kita nak cuba tengok apakah target yang kita nak set tu. Bila kita ada clear target, kita akan ada clear action. So apa yang saya nak cuba share kat sini lah, dan kita sama-sama buat lah. Kalau boleh untuk diri kita jugalah kita cuba setkan target sendiri. Mungkin nanti lepas PKP kita share lah kita punya own target, dan harap semua ejen-ejen dapat sama-sama buat lah. Kita sama-sama buat. Saya pun mau belajar, dan maybe dalam grup kita ni ada otak-otak yang mungkin memang dah tahu benda ni. Cuma kadang-kadang kita kena refresh diri kita lah untuk benda ni. Kita sama-sama buat, insyaAllah. Okey, saya bagi contoh je lah ni. Kalau kita nak, katalah kita nak letak target income kita, katalah 10,000 income. 10,000 income sebulan. So macam mana kita nak capai target kita untuk dapatkan 10,000 income sebulan? Apa yang perlu kita buat untuk kita dapatkan 10,000 sebulan ni lah. So pernah tak kita buat calculation sebelum ni, macam mana kita nak dapatkan income kita lebih kurang 10,000 sebulan? So mari saya share kat sini. Okey, katalah 10,000 sebulan kita punya target, 10k sebulan, kita bahagikan dengan 60%. 60% ni ialah commission lah. Commission setiap ejen. Katalah ejen tu dapat 75, darablah bahagilah 75. Kalau 80 lah. Terpulang pada ejen tu masing-masing berapa commission dapat. Kemudian kita akan dapat satu figure kat sini. Katalah RM 16,667 lah. Ini ialah commission yang kita dapat untuk satu. Kemudian kita bahagi pula dengan 3%. 3% ni ialah fee, agency fee lah. Agency fee ni 3%. Kita ambil maksimum 3% lah. So kita akan dapat, dari sini kita akan dapat RM 555. So ini apa? Maksudnya ini ialah harga rumah. So harga rumah yang perlu kita jual untuk bulan tersebut, 555 ni kita genapkan jadi 600k lah 600k. 600k kita perlu nilai rumah yang perlu kita jual untuk in order kita dapatkan 10k. Tapi 600k ni mungkin
buat masa sekarang, katalah kita untuk tujuan target mungkin kita agak sukar orang nak beli rumah dengan harga 600k, so kita bahagi dua. Kita bahagi dua ni maknanya rumah yang berharga 300,000. Kita target rumah yang berharga 300,000 kerana sekarang ni rumah yang berharga 300,000 tu high demand lah, demand tinggi. So kita target yang rumah 300,000 ni je lah. So 2 unit rumah, 2 unit lah, 2 unit rumah yang berharga 300k. Kita target untuk 1 bulan untuk kita dapatkan 10,000 income. Senang kan? Nampak senang, tapi kalau kita buat cara betul, kita akan dapat hasilnya. Okey, katalah kita ambil worst case lah, worst case scenario, kita ini bukan listing kita, katalah kita COA. So bila COA, kita kena bagi 2, maknanya 2 kena kali 2 lagi lah, sama dengan 4 unit. 4 unit harga 300,000 untuk 1 bulan. Kalau dapat tinggi lagi baguslah, kita capai. Tapi untuk tujuan kiraan ni, kita ambil target 4 unit rumah dengan COA. Kaedah kita COA untuk dapatkan income kita 10,000. Sini. Itulah cara sebenarnya simple, untuk dapatkan 10,000 ni. Itu saja yang dapat kita buatlah kesimpulan dari sini. Hanya 4 unit, maknanya 4 file sahaja untuk dapatkan 10,000. Tapi ini harga 300,000. Bagaimana pula kalau kita dapat jual dengan rumah harga 500,000, ataupun kadang-kadang kita jual dengan harga yang lebih tinggi, kita lagi banyak capai kita punya target. Okey, itu untuk nak dapatkan 4 unit rumah dengan harga 300,000 dengan cara COA, dan kita punya income 10,000 sebulan. So macam mana pula action yang kita perlu buat? Action yang perlu buat untuk capai target kita 10,000 ni, So maknanya apakah aktiviti-aktiviti yang kita perlu buat? Aktiviti kita apa? Sebagai seorang ejen, apa aktiviti kita? Iaitu modal kita listing. Kita buat aktiviti calling owner ataupun prospect. Kita buat aktiviti viewing, inspection dan sebagainya. So berapa pula jumlah listing yang kita perlu ada? Berapa kali call yang kita perlu buat? Berapa viewing dan berapa inspection untuk kita mencapai 4 unit rumah untuk di close file 4 unit, dan kita akhirnya mencapai 10,000 income. Saya akan tunjuk sini, Okey, saya akan cuba buat draw. Alhamdulillah. So yang pertama, aktiviti untuk kita bahagikan kepada 1 bulan, 1 minggu dan juga 1 hari. Okey, aktiviti kita apa? Yang pertama aktiviti kita ialah cari listing dan buat inspection. So saya tuliskan dulu sini, So yang keduanya ialah kita buat call.
berapa call yang kita perlu buat sebulan untuk kita capai target 10k atau 4 file. Ya, berapa call pula yang kita perlu buat. Kemudian seterusnya ialah iklan. Berapa banyak iklan yang kita perlu ada untuk mencapai kita punya target. Dan akhir sekali, close lah. Close deal. Yang ni kita kata tadi 4 file ya. 1 bulan 4 file. So kalau 1 minggu lebih kurang 1 file kita close. 1 hari tak adalah ya. Kita buat kerja lah 1 hari ya. Untuk ni kita buat aktiviti. So seminggu kita capai 1 file. Sebulan kita buat 4 file untuk close ya. So kita naik balik ke atas. Listing, berapa banyak listing yang perlu kita ada. Dan listing dan inspection lah. Bila kita dapat listing, kita of course kita kena pergi inspection. Itu prosedur yang kita sepatutnya buat lah. So listing ni pula, saya nak cerita pasal listing. Listing saya mungkin ada setengah-setengah tu susah nak dapat listing kan. Kita kadang-kadang kita pergi kat Mudah atau semua sekarang ni banyak listing-listing yang mungkin kita takut lah apa. Ada setengah tu takut nak call, takut nak call owner lah apalah kan. Listing tu ada, saya pernah tengok agent ni, dia ada 400 lebih listing. Tapi listing dia hanya tak sampai 50 ataupun tak sampai 30 pun. Dia beritahu saya dia punya own listing. Yang lain tu semua dia punya listing COA. Kenapa kita susah-susah sangat nak cari listing, padahal kita boleh co-broke dengan listing kawan-kawan kita yang ada listing. Of course kita kena tapis lah listing tu, sama ada cantik ke tak apa semua kita carilah. Kita boleh pilih listing-listing yang ada dekat dalam grup-grup agent, yang mana yang cantik-cantik tu kita boleh pilih. Mungkin harga dia cantik, rumah dia cantik, keadaan rumah cantik. Keadaan tu kita buat penilaian lah sendiri, mana rumah yang kita nak iklankan supaya cepat laku. Satu lagi listing ni, apa yang saya belajar, mungkin kita target area mana yang hot. Kalau macam di experience saya sendiri, kalau dekat Shah Alam tu mungkin area Jalan Kebun. Saya letak saya ada 2 listing kat situ direct owner. Tak sampai sebulan saya buat iklan, terus ada orang booking. Sekarang ni tengah buat proses lah untuk lawyer proses lah. Dengan lawyer proses dan juga pejabat tanah agak lambat sikit sekarang. So dari situ kita boleh setkan kita punya target listing kita. Kira farming area lah, kita tentukan farming area kita berdasarkan kepada target-target market dan mana-mana area yang hot. Kalau saya tengok dekat Shah Alam tu, Kelang dan juga Shah Alam memang hot lah. Shah Alam pula kalau area Jalan Kebun apa semua memang hot. Memang permintaan tinggi. Dari segi sewa pun sama. Saya dapat banyak inquiry daripada iklan yang saya letak dan banner yang saya letak dekat rumah tu. Memang banyak orang nak sewa. Sewa kat sana dalam 1,000, 1,100, 1,200 macam tu. Tapi disebabkan oleh penawaran yang agak sedikit, sebenarnya saya agak suka nak dapatkan owner dan juga COA yang sesuai lah dengan permintaan. Setengah-setengah tu maybe below 1,000.
rental dia. So dari situ kita analyse. Mungkin saya sebab area Selayang, saya tak nak fokus sangat dekat area Shah Alam sebab agak jauh dan PKP ni nak merentas pun susah. So mana-mana rakan-rakan yang maybe duduk area Subang, Shah Alam, Kelang, mungkin dia boleh fokus area tu dengan lebih kerap lagi lah. Okay. Listing dan inspection, berapa banyak yang kita perlu ada? Dekat sini dari saya apa yang saya belajar, dia suruh gunakan sistem Pareto, undang-undang Pareto. Undang-undang Pareto mengatakan apa? Undang-undang Pareto mengatakan berapa banyak kita usahakan versus berapa banyak yang berjaya. So di sini dia bagi 20% daripada apa yang kita usahakan akan berjaya lah. So kita gunakan sistem Pareto. Ya, maknanya berapa empat kita nak close, kita 4 kita bahagi dengan 20%. So kita akan dapat berapa sini? 20 ya. So maknanya betul ya, saya bagi ni 20 listing sebulan. 20 listing dan inspection sebulan lah. Bila 20 listing, maknanya kalau seminggu kita akan dapat seminggu kita perlu buat 5 sahaja. Ini maybe kita letak satu lah, ataupun berapa sehari tu? Satu listing sehari untuk kita memenuhi 20 listing sebulan. Seterusnya kita buat call. Call ni sama juga, kita guna Pareto juga. Maknanya berapa ya? Kalau kita guna Pareto juga 20, daripada 20 listing ni berapa kita call ni? Saya dah confuse sikit ni, sekejap ya. Maknanya 20 bahagi 20 ya. Boleh ke dapat? Saya kena semak balik. Tapi kalau kat sini kita perlu ada 100 call. Kita perlu buat 100 call dalam masa 1 bulan. So 100 maknanya dalam 25 seminggu, 5 call saja sehari. Tak banyak kan? Boleh buat kan? So 5 call sehari, 25 seminggu dan 100 sebulan. Kita nampak 100 ni banyak, tapi bila kita pecahkan kepada hari, 5 call saja sehari. Seminggu 25 call saja. Kita ambil seminggu 25 ni sebab apa? Dalam satu minggu ni kita target hari weekend kita tu, Sabtu Ahad, sebagai untuk inspection dan viewing lah. Maknanya kita bawa prospek pergi site untuk viewing. So kemudian iklan. Iklan ni kita ambil 5% saja. Iklan ni kita ambil 5% daripada jumlah ni. Maknanya dalam 4 bahagi 0.05. 4 ni bahagi dengan 5%. Maknanya kat sini kita kena ada 80 iklan. 80 iklan yang perlu kita buat sebulan, 20 seminggu dan juga 4 iklan sehari. Kita carilah portal-portal yang free, FB, mana-mana yang kita perlu buat, kita up balik listing-listing kita yang dah ada dalam Mudah atau Porti Guru atau mana-mana yang ni, kita buat balik. So kalau kita tengok balik daripada semua ni, cuma satu hari
satu hari satu listing kita perlu buat, satu hari 5 course sahaja kita perlu buat, satu hari 4 jenis iklan sahaja kita perlu buat. Tak banyak tapi apa yang perlu kita ni, kita kena ada semangat lah. Kita perlu ada semangat dan juga fokus untuk kita nak maju lah. Sebagai maju ni kita kena ada fokus lah So dari sini apa yang kita ni, nanti saya clarify balik, tapi ini figure ni apa yang saya dapat lah 20%. Ini apa yang saya dapat 4 bagi 6. So kita tengok sini tak banyak pun apa satu hari, dalam satu hari tu tak banyak pun aktiviti yang kita perlu buat. Sikit sangat. Benda-benda kena konsisten lah. Apa-apa semua kena konsisten. Okey. Seterusnya, apa yang saya nak share berkenaan dengan macam mana kita nak buat filter, sama ada kita nak filter listing ataupun kita nak filter kita punya klien. Klien kita nak filter untuk apa? Bila kita ni bisnes lah kita anggap kita ni bisnes kita buat real estate. Bisnes kita ialah real estate. Walaupun apa yang perlu kita buat bila kita nak bisnes, kita kena nak tingkatkan produktiviti, kita nak ada produk. Dalam arti kata lain, kita perlu ada untung lah. Kita perlu ada untung. Dalam buat bisnes kita perlu ada untung. Untung, rugi dan kemudian rugi. Yang nombor 1 untung, nombor 2 rugi. Rugi ni maknanya kita kena manage kita punya cost lah. Kita manage cost kita. Ini kita punya perbelanjaan lah. Rugi tu kita consider as perbelanjaan. Lepas tu kita perlu ada modal. Yang ketiganya perlu ada modal. Modal tu kita pecahkan kepada kita punya modal. Kalau dari segi kita punya bisnes sebagai rent, kita perlu ada duit lah untuk keluarkan modal yang RM600 tu. Itu kita punya modal lah untuk ni. Dan juga seterusnya kita punya iklan. Kita kena keluarkan modal untuk kita punya iklan. Jangan kedekut keluarkan modal untuk iklan, sebab dari segi tujuan bisnes ni, kalau kita, biasanya iklan tu perlu sentiasa ada. Kalau kita tengok McDonald, KFC semua tu, walaupun dia orang dah kukuh dah dekat pasaran, tapi dia orang punya iklan masih tetap diteruskan. So kita pun, kalau kita ni yang tak ada nama, tak ada orang kenal, tak ada apa tak lagi, kita kena buat iklan. So iklan kita kena teruskan berjalan dekat FB ke, dekat Mudah, mana-mana TikTok ke apa semua, kita boleh buat. Kita buat dan jalankan, tak kisahlah. Cara-cara iklan saya rasa kita dah tahu kan. Soft marketing, hard soft apa semua tu kita kena belajar lah. Kemudian tenaga kita lah sebagai modal. Ada 4 jenis modal lah. Satunya duit, satunya tenaga, masa dan juga kita punya skill kita tu modal jugalah. Filter tadi, apa yang saya nak cuba cakap tadi pasal filter tadi, sebab kita nak cuba kurangkan kita punya cost. Maknanya bila kita nak bawa satu-satu customer pergi viewing, sebelum kita bawa customer kita pergi viewing tu, katalah saya ni, macam contoh saya duduk di Selayang, saya nak bawa customer atau prospek saya pergi kat Kuala Selangor. Jauh juga tu jarak dia kan. So
kalau kita smart, kita filter dulu kita punya prospek tu. Kenapa kita nak bawa customer membabi buta tanpa kita buat semak atau selidik dia punya background, pergi tengok dia punya apa, contohnya kelayakan dia tak ada, dia bankrupt ke apa ke, kita tak tembak. So apa yang perlu kita buat, kita kena filter kita punya customer tu. Macam mana kita nak filter? Saya belajar share lah, ini share lah apa yang saya belajar dengan kawan-kawan yang lain yang telah ni. Dia guna sistem apa? TIDUR, TIDUR. Nanti saya share ya. Punya target ni kita letak dekat mana-mana, dalam bilik ke, dalam bilik air ke, kat mana-mana kita letak kita punya target kita. So hari-hari kita punya mindset akan tengok benda ni. Sebab apa? Dalam sistem badan kita ni ada macam apa? RAS, kalau dia panggil RAS ke apa? Kan? RAS maknanya kita punya macam satu sistem dalam diri kita ni yang trigger sesuatu benda tu supaya saya bagi contoh lah. Contohnya katalah kita nak beli Mercedes Sport lah. Mercedes Sport katalah kita target nak beli Mercedes Sport, apa jenis nak ataupun BMW ke 3 siri, 5 siri, whatever. Bila kita letakkan kita punya dalam mindset kita yang kita nak beli waktu, tiba-tiba bila kita jalan bawa kereta kita yang sedia ada tu, kita terus nampak kereta tu, dan pergi sana nampak, pergi sini nampak. Itu dia punya apa nama, RAS dalam kepala otak kita ni, Reticular Activation System. Reticular Activation System. Dia activate kita punya sistem trigger tu. Ataupun saya pernah alami, katalah dulu saya nak wife saya mengandung lah. Bila wife kata nak wife mengandung, tiba-tiba nampak kat mana-mana, kat pergi office, dia ni mengandung. Padahal hari-hari kita nampak kan, tapi bila kita letak target ataupun mindset kita akan nampak benda tu kan. Macam itulah contoh. So kalau kita punya target ni kita letak juga macam tu, so dia akan datang insyaAllah. Seterusnya, apa tadi saya nak share pasal tidur mana pula dia punya ni. Filter kita punya customer, kita gunakan TIDUR. T tu apa? T ialah bila kita nak bawa customer kita check dulu. Kita check dulu sama ada customer kita tahu, customer kita tu tahu tak area yang kita nak propose tu, sama ada dia familiar dengan target yang kita nak propose. Kalau dia tahu, okey. Kalau tak tahu, kita kena explain berapa jarak dia, especially dari tempat kerja. Mana-mana orang nak beli ni, sama ada dia nak stay ataupun dia nak invest. Tapi yang paling penting kita nak tahu dia tu jarak dari tempat kerja. Dia tahu tak area tu, dia tahu tak area mana yang kita propose tu, rumah yang kita propose tu dekat dengan surau ke apa semua.
market apa, facilities yang ada. Kita sendiri kita kena buat check lah sendiri kan, in term of location. Yang pertama, tahu customer tu tahu tak. Yang keduanya, yang ni invest ataupun stay. Kita kena tanya kita punya prospek tu, dia nak beli rumah tu untuk invest ataupun untuk stay. Ini dah dua benda yang perlu kita ni macam ni, dia tahu. Kalau dia nak invest, maknanya jarak daripada rumah dengan tempat kerja tu tak penting bagi dia. Betul. Tapi kalau dia nak stay, mungkin perkara tu amat penting bagi dia lah, sebab jarak daripada tempat kerja. So dia nak invest ataupun nak stay, kita kena tanya dulu untuk kita macam mana kita nak bagi penerangan yang lebih detail kepada prospek kita. Kemudian ini yang paling penting sekali ni lah, DSR. DSR ni apa? Ini yang menentukan kita punya customer kita punya kelayakan pinjaman. Kita kena check. Saya belajar dengan Cikgu Jamrus. Cikgu Jamrus kata kalau kita nak check DSR ni, kita mintalah apa-apa dokumen yang perlu. Kita kena ada kabel ataupun connection dengan mortgage ataupun dengan banker directly. So bila kita dapat info tu, kita straight bagi dekat kita punya mortgage dan juga banker untuk dia orang buat semakan. Kita boleh nak buat semakan sendiri, tapi kita punya semakan mungkin tak berapa tepat. So kita bagi kita punya mortgage ataupun kita punya banker untuk buat semakan. So kalau kat situ, kalau kita nak cepat, kita buatlah kabel yang baik sikit dengan kita punya mortgage ataupun banker. Biasanya dia orang bagi cepat lah. Dalam satu hari tu InsyaAllah dia orang bagi, dia dah boleh bagi keputusan dia. Tapi apa-apa info yang kita dia perlukan, macam slip gaji, komitmen, kemudian saving, lepas tu statement bank, statement EPF kan. Yang benda-benda tu basic lah, perlu ni. Kalau company dia nak SSN, kadang dia nak income tax, 2 tahun atau 3 tahun income tax punya declaration. So kita provide benda tu untuk support kita bank prospek dia punya kelayakan. Kita tanya habis-habis lah, sebab kadang-kadang tu saya pernah berlaku lah benda ni. Bila saya tanya berapa gaji dia bagi tahu sekian-sekian, dia bagi slip gaji. Bila saya tanya komitmen, dia bagi komitmen, tapi dia tak bagi semua sekali. Bila dia tak bagi semua sekali tu problem kita. Sebab apa? Bila kita buat calculation apa semua tu, banker buat calculation, nampak dia layak. Dia layak dengan rumah yang kita propose. Tapi bila dah masuk katalah dia buat booking atau semua ni, tiba-tiba bila hantar dokumen-dokumen tu betul-betul kat bank untuk bank proses, bank tengok bila tengok detail, dia ada lagi loan lain yang dia tak declare. Itu kita kena tekankan betul-betul lah dekat kita punya prospek, supaya mereka share dia punya jumlah komitmen yang betul. Seterusnya, ini you ubah ubah. Okey. Ubah ni apa maksud dia? Ni ubah masa. Ubah masa. Ini especially untuk viewing lah. Katalah kita kena ada ketegasan sikit lah untuk ubah masa ni, especially rumah. Katalah kita nak pergi viewing weekday lunch hour. Lunch hour maksudnya dalam pukul 1 ke pukul 2 atau 2.30 ya. Itu dia punya
propose by kita punya prospek. Biasanya macam mana? Kadang-kadang tu selalunya lah, bukan kadang-kadang, selalunya bila masa-masa macam ni, ataupun dia nak buat selepas waktu office hour pukul 5 kan, apa yang terjadi dekat sini, kita cuba propose dia untuk buat weekend. Sebab apa? Kalau katalah dia kata nak buat during office hour, ataupun after office hour, ataupun during lunch hour, saya banyak terjadi ni. Dia kata nak buat lunch hour pukul 1, kita kata 1 sharp mesti ada dekat site. Kita dah bagi share location, share alamat semualah. Sampai-sampai kat sana dia orang tak sampai. Jam lah, macam-macam alasan dia orang tak sampai. Kadang-kadang owner tak sampai, traffic jam kan. Kerana owner tak sampai, kita tak boleh masuk. Kadang-kadang kita sampai situ, prospek sampai, owner tak sampai. Dah kena marah dengan prospek sebab apa? Owner lambat. Dia rushing nak pergi masuk office mula lepas tu, ataupun lepas office hour memang heavy traffic light lah, traffic jam. So kita ubah dengan cara yang inilah, kita tanya baik-baik lah kan. Kalau propose weekend, so masa tu lebih panjang dan tak tergesa-gesa So yang ni, ubah ni, kita tengoklah masa yang kita untuk pergi viewing. Seterusnya R ni ialah apa? RM ni apa maksud dia? Ini kita, RM ni ialah kos yang terlibat untuk prospek tu sediakan. Kos-kos seperti lawyer cost, semua kos-kos lain lah, lawyer cost, stamping, apa semua tu. Kita kena tanyalah kita punya prospek sama dia orang ada tak benda ni, kos ni. Kos untuk lawyer, valuation, stamping dan sebagainya lah, yang dia perlu ada deposit. Setengah-setengah tu sebab prospek ni kadang-kadang dia orang tak tahu yang dia orang kena sediakan duit. Kadang-kadang dia orang seronok sendiri tau. Dia orang tengok dia punya gaji, dah macam okey, tapi dia orang punya saving tak cukup untuk buat sediakan semua kos-kos ni. Biasanya deposit campur yang kos untuk stamping legal tu dalam kita ambil deposit 10% dan 5% untuk legal valuation dan sebagainya lah. At least 50% prospek tu kena sediakan. So benda ni untuk kita filter kita punya prospek, supaya kita bila kita bawa prospek pergi viewing, kita tak membazir masa, kita tak membazir kos minyak apa semua untuk kita close case tu kan. Dan hati kita sedap sikit lah, sebab kita dah nampak yang prospek kita ni dari segi DSR dia dah layak, dari segi kos-kos ni dia ada. So maknanya sekarang ni kita terpulang pada kita lah, untuk kita goreng dia lah, saya guna perkataan goreng lah, goreng dia untuk dia minat kepada rumah itu yang kita propose tu. Of course bila kita propose tu, kita dah kena tahu area rumah tu, keadaan rumah tu, make sure owner dah bersihkan rumah sebelum prospek sampai. Bila kita kena buat persediaan tu lah. Saya pernah menyapu rumah yang owner bagi kunci kat saya lah. Saya pergi awal untuk menyapu dan bersihkan rumah.
sawang-sawang, ada lipas dalam tu. Make sure benda-benda tu kita cover siap-siap lah. Dan sebagai ejen kita kena awal lah pergi ke rumah yang kita propose tu. Saya rasa buat masa ni itu saja dulu sharing kita hari ni. Harap kita masih bersemangat. Dalam masa PKP ni mungkin agak terhad, kita punya viewing apa semua tak boleh. Tapi kalau kita nak tengok, saya tengok rakan-rakan ejen yang lain, diorang masih lagi kencang, close. Ada yang dah 3-4 file yang close dalam 1 bulan. Kalau diorang boleh buat, kenapa kita tak boleh kan? So kita kena pandai bijak sikit lah mengatur strategi, especially macam rumah-rumah yang mungkin jauh nak merentah daerah tak boleh. So kita buat farming area kita yang kawasan-kawasan yang 10 km radius daripada rumah kita, kita cuba jangan cepat mengaku kalah, dan juga teruskan bersemangat. Sebab rugilah kalau profession lain, saya tengok profession lain boleh berjaya. Maknanya profession lain tu maksud saya macam orang-orang engineering, finance, apa semua yang masuk kita punya yang masuk dalam menjadi sebagai rank ni boleh berjaya. Kenapa kita tak boleh kan? Orang lain boleh, kenapa kita tak boleh? Saya tengok ramai yang ejen-ejen kat luar sana, diorang berani mencuba, dan juga rajin belajar lah, bertanya dengan senior-senior untuk diorang perbetulkan atau mantapkan lagi diorang punya, orang kata, persembahan di padang. Maksudnya bila kita pergi satu-satu viewing tu, kita tak kekok lah. Bila kita ditanya soalan bertalu-talu oleh kita punya prospek, kita tenang dia menjawab semua soalan-soalan yang diajukan. So kita tak labah lah. Itu saja saya rasa daripada saya untuk hari ini. Moga kita berjaya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.